Yang kedua, Nabi ni dia punya tahap kesabaran luar biasa. Jangankan banding dengan kita, banding dengan Nabi-Nabi yang lain pun tak boleh challenge. Saya ambil contoh, pagi ni kita tidaklah nak membawang Nabi-Nabi yang lain. Tidak, bukan macam, oh ini macam dah mengata ke Nabi lain. Kita tak mengata, tapi kita nak mengatakan kenapa kita afundi Nabi kita. Nabi kita champion lah, nombor satu bab akhlak ini. Kalau tuan-tuan kaji dalam Quran, Nabi Nuh AS, kita tak kata Nabi Nuh ni jahat ke pun tidak. Tetapi Nabi Nuh ketika dia berdakwah kepada kaumnya yang tidak mau beriman, dan ada yang degil tak dengar cakap dia, maka baginda telah berdoa supaya orang yang tak dengar cakap dia dimusnahkan dengan banjir besar. Dan itu memang direkodkan dalam Quran, surah Nuh ayat 26. Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhan, jangan kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Dia minta doa betul pada Allah. Jangan tinggalkan seorang pun, biar mati semua ya Allah. Mari kita bandingkan dengan kekasih kita Rasulullah SAW. Sepanjang tuan-tuan mengaji siang malam, pagi petang buka YouTube ke sana kemari, pernah dengar tak Nabi doakan kehancuran pada umat dia? Tidak pernah. Tidak pernah. Dia punya kesabaran luar biasa. Kita ambil contoh, 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi telah pergi berdakwah ke Taif. Rasulullah ketika itu pergi dengan Zaid bin Harithah. Taif ini tuan-tuan bukan kampung orang lain, kampung moyang dia. Kalau kampung moyang kita, sudah pasti kita expect orang boleh entertain kita lah, boleh santuni. Bukan kampung orang lain. Sebab Taif itu moyang perempuan dia punya kampung. Moyang perempuan Nabi nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Maknanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Isteri Hashim bin Manaf namanya Atikah. Atikah tu orang Taif. Begitu juga Osman bin Affan, orang Taif. Mana Nabi bukan asing dengan Taif. Tapi ketika dia pergi ke sana, dia dihina. Dia dihina, dilempar dengan kotoran macam-macam. Bila dia dalam keadaan dia sedih, Nabi sedih betul. Sebab itu pernah Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, "Ya Rasul, ada tak peristiwa yang lebih pedih untuk Tuan kenang selain dari perang Uhud?" Perang Uhud ni dah dahsyat dah. 4 saudara Nabi mati, kena belah dada macam-macam. Ada tak peristiwa yang lebih dahsyat pada Uhud? Nabi kata ada. Kejut Aisyah. Uish, ada lagi. Peristiwa yang mana ya Rasul? Taif. Berapa orang mati? Tak ada orang mati. Tak ada orang mati pun peristiwa pahit. Pahit. Bagi aku satu peristiwa yang sangat pahit. Sebab puncanya kerana Taif itu kampung moyang dia. Macam saya orang Pahang datang Pulau Pinang, ini bukan kampung saya. Kalau saya kena hina pun saya tak ada masalah. Saya tak ada saudara sini. Tapi kalau saya pergi ke tempat yang ada saudara, pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan, pergi ke Johor, pergi ke Selangor, dihina, kita rasa kecil hati. Sebab ada saudara mara kita. Sebab itu Nabi sedih betul. Tetapi ketika Jibril datang, bukan Jibril, 2 malaikat gunung datang. 2 malaikat gunung datang untuk nak beritahu kepada Nabi, "Ya Rasul, saya diperintahkan oleh Allah untuk nak ikut saja arahan Tuan apa. Nak suruh terlangkupkan Taif boleh? Taif kan bukit tinggi macam Genting Highland. Kami boleh penyekkan saja begitu je. Wahai Rasul, bagi arahan sekarang juga." Bagaimana reaksi Nabi ketika itu? Dalam hadis riwayat Bukhari, "Arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budallahu wahdah la yusyriku bihi syai'a." Jangan-jangan, kata Nabi, biarkan mereka, aku berdoa kepada Allah supaya Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang kelak nanti menyembah Allah semata-mata, tidak menyekutukannya dengan apa pun. Nabi doakan. Padahal orang tu setarap je dengan kaum Nabi Nuh tadi. Bukanlah kita kata Nabi Nuh, apa Nabi Nuh doakan hancur. Tak, beza Nabi sama Nabi pun.
akhlak mereka beza. Nabi kita tak. Sebab itu Nabi doa supaya mereka masuk Islam. Akhirnya tahun 630 Masihi, Bani Thaqif yang berasal daripada Taif berbondong-bondong datang jumpa Nabi, dan akhirnya mereka peluk Islam. Dan sampai sekarang orang Taif memang bagus sekali. Kalau sekarang ni Taif tuan-tuan dah boleh pergi dah. Sebab Saudi kalau buat umrah dah boleh pergi Taif. Dulu tak boleh. Kalau pergi Mekah saja, Madinah saja. Sekarang ni dia pun pelancongan, dan sekarang dia boleh naik ke Taif. Begitu juga ketika Nabi ada musuh dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni musuh ketat betul dengan Nabi. Tetapi Nabi tak jadikan seluruh keturunan Abdullah bin Ubay sebagai musuh dia. Oh, itu beza Nabi. Macam kita, akhlak kita lain lah. Kalau kita kelahi dengan seseorang, seluruh keturunan dia pun kita kelahi. Kita marah ke seseorang kerana masalah duit misalnya. Dia pinjam duit kita tak pulang-pulang. Yang minjamkan kita tu bapaknya. Tapi anak dia, isteri dia, semua kita sabitkan juga. Itu masalah kita. Dan benda ini Nabi tak ada perangai macam ni. Akhlak Nabi begitu luar biasa. Sebab itu sejarah mencatatkan, walaupun Nabi ramai musuh di kalangan orang munafik, tapi seluruh musuh-musuhnya itu anak-anak mereka adalah sahabat Nabi. Heran Nabi ni dia pelik sikit. Terkenal dalam sirah Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi yang setia, anak kepada Abdullah bin Ubay. Dan dia mati syahid dalam peperangan Yamamah menentang Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu juga Nabi bersahabat baik dengan Hanzalah bin Abi Rabi' radhiyallahu anhu, anak kepada seorang pemimpin munafik terkenal di Madinah bernama Abi Rabi'. Abi Rabi' ini dia timbalan presiden munafik Abdullah bin Ubay. Timbalannya Abi Rabi'. Anak Abi Rabi' nama Hanzalah, sahabat Nabi. Dia juga mati syahid dalam menyahut seruan jihad dalam keadaan belum sempat mandi wajib. Tuan-tuan pernah dengar cerita ini ya. Dia kahwin, bernikah, maghrib, tidur dengan isteri. Tengah malam ada semboyan panggil nak pergi berperang. Dia lupa dia belum mandi hadas besar. Dia terjun pergi perang. Dalam peperangan itu takdirnya dia mati syahid. Mati. Jadi Nabi bercerita, aku melihat malaikat turun berbondong-bondong memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Rabi'. Itu Hanzalah tu anak munafik. Inilah bezanya Nabi, tak ada dendam langsung. Kalau Nabi-Nabi yang lain, wah, itu memang didoakan betul kehancuran. Kehancuran doakan. Pada Abdullah bin Ubay ni, samsing bukan samsing kecil-kecilan. Samsing betul. Abdullah bin Ubay ni punya jahat. Dalam Quran direkodkan kejahatan dia. Dalam Quran ada 17 ayat cerita tentang kejahatan Abdullah bin Ubay. Allah rakamkan dalam surah Nisa ayat 72, surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai 53, dalam surah At-Taubah ayat 74, 80 dan 84, dalam surah An-Nur ayat 11 dan 33. Dan ada satu surah khusus, surah Munafikun, daripada ayat 1 sampai 8, semua cerita pasal dia. Tapi Nabi ni jenis orang tak berdendam. Sampai peringkat Abdullah bin Ubay fitnah isteri Nabi, ada skandal sampai begitu. Tuan-tuan bayang kalau orang tuduh isteri kita buat perangai, dia pejabat di sekolah ada skandal dengan pengetua, dengan guru besar, dengan cikgu disiplin. Apa perasaan tuan-tuan? Sampai begitu. Tapi dia punya, Nabi punya sabar ni lain macam. Dia pernah fitnah Aisyah radhiyallahu anha, ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan skandal tu bukan sekadar khabar angin, memang skandal betul. Siapa yang start membawang cerita itu? Abdullah bin Ubay. Tapi tengok, Nabi ketika Abdullah bin Ubay meninggal, siapa yang uruskan? Nabi uruskan. Luar biasa akhlak Nabi. Luar biasa.